Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berkunjung ke blog Nadra KL Kota Dumai. Salam satu dunia, salam satu Nusantara. Karena buat blog sekarang di rumah ya, di rumah kos Kak Nadra. Kak tak ada, Kak tak kerja hari ni sebab Kak tadi pergi copkan pasport. Cop pasport ni bila-bila masa Kak nak pergi bergerak balik kampung ke mana ke, Kak dah boleh dah sebab dah tinggal beli tiket je lagi. Tapi Kak tak tahu bila beli, sebab bila nak pergi mana-mana. Sebabnya Kak pandemik ni belum habis, Kak takkan keluar. Sebab di kuarantin ni Kak tak nak cek PCR tu, Kak pun tak nak, malas Kak. Sebabnya kita dah vaksin, dah apa semuanya, malah lah nak buat macam tu banyak guna duit. Lebih baik bila dah aman nanti baru keluar. Janji pasport sudah ada. Hari tu pasport Kak mati. Sekarang mati dia tahun 2026, 5 tahun. Baru buat, terus 2026 baru mati dia. Ni hari ni Kak cuti di rumah. Kita buat vlog di rumah lah. Dah minggu hari tu Kak rasa Kak tak buat vlog lah, sebab Kak sibuk je. Kak sekarang banyak Kak buat tahu. TikTok Kak buat juga. YouTube ada 2. Tapi tak tahulah bila masa nak berjaya besok, alhamdulillah lah. Kak akan bersedekah semua dengan orang-orang. Kalau banyak rezeki dari banyak orang ya, yang ada rezeki dari YouTube, dari TikTok ni. Jadi sekarang Kak suka-suka buat TikTok pula. Handphone ada satu je. Ni nanti tengoklah Kak jual yang lama ni. Ini tak boleh guna, Kak jual. Kak tukar dengan yang baru. Okey, hari ni Kak nak buat vlog pasal di TikTok ya. TikTok di YouTube kan viral tu, bapak-bapak yang hari tu tak habis-habis lagi. Dia dapat pengacara baru pula. Pengacara baru tu yang popular lah, yang termasyhur di sana. Pengacara tu memang betul-betul dia hebat lah. Dia carinya pengacara tu tak dia cek dulu dia punya kes dia macam mana. Dia dah ikut-ikut je dengan orang tu. Habis netizen hentam. Netizen hentam pengacara tu dengan kata-kata, wah, pengacara besar mau ambil kes tu. Yelah, pengacara dia memang popular lah. Memang disegani orang lah. Tapi bila dia ambil kes tu, semua netizen hentam dia. Tu ya Kak dah gelak tu. Waduh, tak habis-habis lah. Dah dekat 2 bulan dah kes yang bapak viral tu. Sebenarnya bapak viral tu kes dah simple sebenarnya ya. Sebabnya apa? Yang bapak yang dari yang sebelah lelaki, bapak P tu, dia baik, orang dia baik, orang dia sejuk. Kalau kita nak macam kita damai, dia boleh terima punya. Tapi bapak yang bila perempuan ni macam ego. Kita hidup ni janganlah ego. Biarlah kita merendah sikit. Ego sangat sombong. Sikit terkena dengan orang dah melenting. Sikit kena dengan orang dah melenting. Tak boleh macam tu. Kita umur dah lebih ni ya. Makin tua makin sejuk hati tu. Jangan makin tua makin marah. Ini tak orang kafir macam tu. Dia makin tua makin hot dia. Makin tua makin hot dia. Dia tak gerti nak sejuk. Kita ni solat. Kalau solat tu hati kita sejuk tau. Itulah dia tak ada. Lepas tu pengacara dia dah kena hentam-hentam selalu, dah macam nak mundur pula. 2 pengacara dah nak mundur. Tak nak apa dengan dia. Sebab apa? Yalah, kes dia tu tak rumit punya. Bukan kes membunuh orang, bukan kes mencederakan orang. Ini kes pasal budak je. Budak kecil berebut cucu. Semua orang sayang cucu, betul tak? Cucu dia. Tapi cubalah cucu dia kalau tak ada duit. Tak pula bapak tu nak tu dah. Sebab dia tengok insuran dia banyak. Insuran dari sebelah dia 500, dari bapak dia dengan mak dia bagi 500. Ada insuran apa lagi? Sekurang-kurang ada 1 miliar juga lah budak tu ditinggalkan adik mak bapak dia insuran. Itu yang dia nak sangat tu budak tu. Padahal waktu mak budak tu hidup lagi, bukannya dia baik sangat dengan mak budak tu. Itulah sekarang, ya Allah ya Tuhan, gelihati tengok bapak tu. Kalau bapak tu baik ya, berdamai dia dengan bapak yang sebelah sana tu, InsyaAllah dia tenang hidup dia. Boleh bergila-gila jaga budak tu. Dia berebutkan cucu kononnya kan.
bergilir. Sebulan dengan bapak ni, sebulan dengan bapak ni. Itu baru bagus. Ini tak. Dia nak, kalau dapat dia kontrol sendiri. Dia kalau dapat dia mungkin nak tukar nama dia bagai, nak tukar bin. Sedangkan masih di tangan bapak tu dah dia tukar bin dia. Dia kata dia kok confuse lah anak dia, entah anak siapa-siapa lah, nak cek DNA lah bagai. Macam mana orang mentua macam tu? Itulah fikir. Sekarang dia macam susah lah dia. Tengok kita ya sebagai bapak ya. Kalau umur dah 50, 40 lebih ke atas tu, biarlah adem je hati tu. Sejukkan hati tu. Jangan berdendam. Jangan kita berdendam. Oh, kita berdendam atas keberhasilan orang lain. Kita usahalah bangun pagi, kerja. Kalau tak dapat kerja macam ni, kita berniaga ke bagai. Boleh datangkan duit. Ya Allah, ya Tuhan. Buat apa kita nak cemburu atas kejayaan orang lain? Kak Nak rasa ni cemburu atas kejayaan yang besan dia agaknya. Sebab besan dia ni kaya. Anak-anak pun berjaya juga. Jadi dia action sikit. Duit dia datang dari anak perempuan yang meninggal ni. Itu yang susahnya tu. Kalau kita mengharap dari anak duit ya, memang macam ni lah. Elok kita kerja, apa yang kita nak beli. Ini tidak. Kalau mengharap dari anak dah tak ada, dah meninggal, kita jadi kalang karut. Cubalah bekerja dari muda, usaha. Sikit-sikit kita simpan boleh jadi bukit. Kalau kita rajin menyimpan. Itu yang Kak nak ingatkan ya, pada orang-orang muda yang nak melanjutkan ketua usia. Dari muda ni bekerja lah betul-betul. Simpan untuk kita sikit, gunakan untuk anak-anak sikit. Besok bila kita tak kerja lagi, anak-anak tak bagi kita duit, kita ada duit. Itu yang Kak nak ingatkanlah kepada yang mak-mak, bapak-bapak, jangan dihabiskan semuanya duit tu. Kak tengok ya, dia betul-betul dari anak dia aja duit, lepas tu sekarang dah tak ada duit. Tu yang susah tu. Dapat pula asuransi tapi atas nama dia memang, tapi tak boleh pula dicairkan. Kak rasa itu dia, jadi dia fed up je. Sebenarnya macam ni ya, hidup ni. Kita jangan keras hati sangat. Jangan ego, jangan keras hati, jangan pendendam. Kita pemaafkan. Pemaaf sifat tu. Kalau kita berdendam, ego, sombong, siapa orang nak suka kita? Anak sendiri pun dah lari tu dah. Pun dah tak ada sekarang lagi dah. Itu yang Kak nak ingatkan kepada orang-orang tua ya. Jangan sombong, jangan ego. Walaupun dengan anak sendiri, walaupun dengan siapa pun menantu kita, jangan sombong kita. Bila kita kesusahan, dia senang nolong kita kalau kita tak sombong. Tapi kalau kita sombong, tengok macam ni. Apa dia jadi? Itu Kak nak tengok ya. Sebenarnya benda ni ya, kalau dia sopan dengan kita, kita pun segan tengok dia. Kalau kita sopan dengan dia, dia pun segan tengok kita. Itulah. Ini pepatah macam ni yang paling bagus ni. Jangan kita ni nak tunjuk sombong, nak tunjuk ego. Wah, kita ni siapa. Tak payahlah. Banyak orang kaya lagi di atas kita ni. Ada orang kaya di atas langit tu, ada langit lagi. Kalau nak dia fikir-fikir. Itulah, janganlah sombong sangat jadi manusia ni. Kalau kaya, kita fikir kita kaya, ada orang di atas kita kaya lagi. Ada di atas orang tu lah orang kaya lagi. Ego tu jangan dipakai lagi dah. Sekarang zaman dunia ni dah nak terbalik dunia ya. Janganlah ego-ego, janganlah sombong-sombong. Banyaklah buat amal ibadah. Amal ibadah tu penting dibuat banyak-banyak. Untuk kita menghidupkan hati kita, kita pemaaf. Walaupun kita disakiti di orang lain, tapi kita maafkan saja. Kalau kita cepat memaafkan ya, penyakit takkan datang ke badan kita. Orang yang selalu menyakiti kita tu yang akan berpenyakit banyak. Itulah kebanyakan. Kalau orang yang pendendam ya, senang penyakit datang. Orang pun benci tengok kita. Kalian tengok ya, dalam drama diorang ni dah minta-minta hujung tahun ni habislah. Habislah hujung tahun ni. Selepas tu jangan lagi ada drama cerita orang ni. Sebab memang fed up rasanya dengar. Dah dekat 2 bulan dah. Kalian tengok sebenarnya kalau bapak yang sebelah lelaki tu baik orang dia. Bapak sebelah perempuan yang ego, yang sombong, sok kaya.
sok kaya, sok hebat. Sikit orang kasar suara yang biasalah. Kalau orang Minang ni suara memang kasar. Dia memang kasar. Tak semuanya yang pandai lembut-lembut tu orang Bandung, orang Solo. Kak Nah tak pandai tu. Kak Nah kasar juga, Kak Nah orang Minang. Tapi orang Minang ni hati dia, kalau engkau baik dia lagi baik, kalau engkau jahat dia lagi jahat. Tu kebanyakan kalau orang Minang ni. Tapi kalau engkau baik dia lagi baik, dia akan tolong kau macam mana dia. Kau beruntung sebenarnya dapat orang Minang besan kau, sebab anak kau di orang Minang tu lah anak dia mulai baik, mulai kenal dia. Dulu dah lari dari umur 13 dah lari anak dia, sekarang dah kenal dia balik. Sebenarnya tak boleh kita berdendam dengan orang, apalagi dah jadi besan kita. Inilah yang Kak An tengok ya. Kita sopan dengan orang, orang segan tengok kita. Macam itulah. Kalau kita segan tengok orang, orang tu sopan dengan kita, hati kita pun senang, tahu tak? Itulah video Kak Nah hari ni. Sampai sini dulu. Like, follow, support terus video-video Kak Nah.